Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara peneraju acara. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang jauh dan dekat, ucapan salam pembuka kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pada hari ini, Allah Ta'ala bersabda, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan kamu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, maksud perkataan rahmat yang berasal dari bahasa Arab, iaitu rahimah, yang membawa maksud lembut hati terhadap seseorang, kasih sayang dan belas ihsan. Suka saya simpulkan, perkataan maksud rahmat ialah kasih sayang kepada seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran melalui ayat 107 surah Al-Anbiya yang saya baca sebentar tadi. Ayat ini membawa mesej bahawa Nabi Muhammad telah membawa mesej rahmat meliputi semua makhluk, manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Dengan adanya sifat kasih sayang ini kepada seseorang akan menghindarkannya daripada menganiaya atau menzalimi orang lain. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, sifat rahmat Nabi dalam konteks mengatakan konsep rahmatan lil alamin ini dapat saya lihat dalam 4 konteks, iaitu yang pertama, rahmat terhadap orang tua, yang kedua, rahmat terhadap musuh, yang ketiga, rahmat terhadap kanak-kanak, dan yang terakhir, rahmat terhadap haiwan. Suka saya ingin jelaskan yang pertama, iaitu rahmat terhadap orang tua. Contoh, ada satu cerita. Kawan-kawan ingin dengar? Pada satu hari, ada seorang wanita tua sedang memikul kayu api. Lalu Nabi Muhammad menghampirinya dan menawarkan pertolongannya hingga ke rumah wanita tua itu terbabit. Itulah amalan sunnah Nabi. Saya teruskan yang kedua, iaitu rahmat terhadap musuh. Contoh bagi cerita ini ialah, pada satu ketika ada seorang sahabat mengesahkan Nabi agar mendoakan kejahatan dan kemusnahan musyrikin yang banyak mengganggu dakwah Nabi. Akan tetapi baginda memberi respons, "Sesungguhnya aku tidak diutuskan sebagai pembawa laknat kepada orang lain, tetapi aku diutuskan sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam." Bicara yang ketiga, iaitu rahmat bagi kanak-kanak. Contoh bagi cerita ini ialah sudah menjadi kelaziman Nabi Muhammad untuk mengucup dan mengusap mengusap kanak-kanak yang ditemuinya. Pada satu ketika, ada seorang Arab Badawi menegur Nabi tentang perbuatan itu. Lalu Nabi memberi respons, "Sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi." Sesungguhnya yang keempat, iaitu rahmat terhadap binatang. Nabi Muhammad telah memberi satu mesej yang begitu jelas seperti hadis Al-Imam Al-Hakim yang bermaksud, sesiapa yang sewenang-wenangnya membunuh burung ataupun haiwan yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sebelum saya mengakhiri bicara ini, ingin saya ingatkan, apabila kita mempunyai sifat kasih sayang atau penyayang, hubungan manusia akan lebih kukuh dan bahagia kerana ia menyatukan kita ketika susah juga senang. Sekian, terima kasih.